Okey, jadi pada hari ini cikgu akan bincangkan latihan ulang kaji untuk unit 9 dan juga unit 10. Unit 11 pelajar. Maafkan cikgu. Belum betulkan. Unit 11 dan juga unit 12. Itu dua bab terakhir, dua unit terakhir untuk tingkatan 4 KSSM. Okey, kita lihat kepada modul untuk unit 11. Okey, unit 11 tajuk ialah keunikan rakyat Malaysia. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, nyatakan keunikan rakyat Malaysia dari segi, yang pertama kita ada kaum Melayu kaum Melayu. Jadi kat sini sebenarnya boleh rujuk kepada buku teks pelajar. Okey, buku teks. Semua jawapan ada dalam buku teks. Okey, hari ini cikgu nak bincang. Pelajar boleh terus tandakan pada modul yang awak dapat. Okey, untuk bahasa kaum Melayu kita ada bahasa Melayu. Okey, kita rimas balik. Okey, bahasa Melayu. Okey, makanan, nasi lemak, rendang dan juga sate. Untuk pakaian, baju kurung bagi perempuan. Manakala untuk lelaki kita ada baju Melayu. Okay, untuk perayaan pula ada dua perayaan. Okay. Yang pertama, Hari Raya Aidilfitri. Okay, disambut selepas sebulan berpuasa. Dan kita ada Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha ni ialah perayaan kita kata Hari Raya Korban. Nama lain ialah Hari Raya Korban. Okay. Okay, untuk kaum India, ini semua dalam buku teks pelajar. Jawapan semua boleh dapat daripada buku teks. Okay. Kita ada bahasa yang digunakan. Tamil, Telugu dan Malayalam. Okey, untuk makanan tradisional atau makanan menunjukkan tradisional untuk kaum India, kita ada thosai dan juga idli. Okey, thosai dan juga idli. Okey, untuk pakaian. Sekejap. Okay, ada pelajar masuk. Sekejap ya. Okey, saya admit sekejap. Okay, kita ada Goh Chung Kit. Okay, Goh Chung Kit masuk. Okay, saya teruskan. Okay, cikgu sambung. Okay, so sekarang untuk pakaian, okay, sari dan juga dhoti. Sari untuk perempuan, dhoti untuk lelaki. Perayaan Deepawali dan Thaipusam. Okay, kalau Iban, okay, bahasa yang digunakan ialah bahasa Iban. Makanan, manuk, pansuh, kasam ikan dan salai. Okay, pelajar boleh Google untuk lihat bagaimana rupa makanan kaum Iban ini. Untuk pakaian kita ada sirat, kelambi, kain tenun dan baju kurung. Okay, perayaan kita ada gawai Dayak, gawai Antu dan gawai Batu. Okay, seterusnya untuk Punjabi, okay, kita ada bahasa yang digunakan ialah bahasa Punjabi, makanan, chapati, dal, sak dan juga lassi. Okay, pakaian serban, okay, yang dekat atas kepala lelaki, kurta pejama, dupata dan selwar kamis. Okay, untuk perayaan kita ada perayaan Hari Wesaki. Okay, kadazan dusun, okay, bahasa yang digunakan ialah kadazan dusun. Okay, makanan tuhau, hinawa, bosong, himpogot. Okay, untuk pakaian himpogot, tangkong, siling dan tapi. Okay, untuk perayaan kita ada pesta keamatan, pesta moginakan, nunuk ragang. Kita ada untuk kadazan dusun ni, Vanessa sambut tak? Vanessa kaum Iban ke kadazan dusun? Vanessa, boleh respon cikgu? Vanessa? Cikgu yang tu sabar cikgu. Oh sabar, awak Iban Awak Iban? Okey tak apa. Okey, untuk Cina. Okey tak apa. Untuk Cina tengok ni ada banyak bahasa yang digunakan. Mandarin, Hakka, Kantonis, Hokkien, Hainan, Fuzhou, Teochew. Okay, saya pasti dekat sekolah kita ramai yang menggunakan bahasa Mandarin lah. Betul tak? Okay, untuk makanan kita ada dimsum, kuih bulan, zongzi dan tang yuan. Okay, pakaian, cheongsam untuk perempuan, sangfu untuk lelaki. Kipau ni apa? Boleh tak sesiapa respon? Pelajar Cina. Kipau apa? Sama tu, dalam perempuan pakai ni. Oh, perempuan pakai. Samalah. Cheongsam juga. Sama tak pattern? Samalah. Okey. Ada sikit beza. Beza sikit lah. Okey, thank you. Okay, untuk perayaan kita ada Tahun Baru Cina, Cap Gome dan Dongzi. Okay, ni semua sebenarnya
kebanyakan yang awak tahu, awak tahulah, ada juga beberapa nama pakaian yang pelajar tak tahu. Pelajar boleh Google tengok balik, dalam internet banyak gambar-gambar pakaian tersebut. Nombor 2 ni ialah kepentingan. Soalan tak ada ni. Kepentingan, apakah kepentingan keunikan rakyat Malaysia? Kepentingan pelajar, ada 5 yang awak perlu tahu. Ini sebenarnya kalau ditanya dalam soalan esei pun, kita boleh ambil poin ni sesuaikan dengan isu pelajar. Poin dia bagi poin, dalam buku teks ada lagi huraian. Jadi sebenarnya awak perlu fahamkan dan hafal poin kepentingan ni, ada 5. 5. Jadi setiap satu kepentingan boleh hurai, rujuk pada buku teks. Tapi dekat sini tidak perlu hurai kerana dia tanya kepentingan sahaja. Kalau soalan esei, terangkan kepentingan. Terangkan kepentingan, barulah ambil daripada buku teks dan huraian. Boleh? Sekarang. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Perpaduan boleh highlight kepada perpaduan. Perpaduan saja. Kita revise balik perpaduan. Kestabilan politik dan ekonomi akan jadi lebih kukuh. Generasi baru ni maknanya anak awak, cucu awak nanti dapat kekalkan kepelbagaian budaya. Budaya kaum tu dapat dikekalkan. Keseimbangan untuk kemajuan dan warisan. Walaupun negara kita maju, budaya warisan setiap kaum masih dapat dipelihara. Dan itu ialah kebanggaan negara kita lah. Ada pelbagai keunikan kaum. So, cabaran keunikan. Cabaran ni apa? Cabaran ialah halangan. Ada kategori dia. Yang pertama, halangan dari segi bahasa. Budaya tular. Budaya tular ni ialah viral. Tular-tular ni viral budaya yang diikuti oleh remaja, yang viral diikuti. Contohlah budaya berTikTok, semua tu boleh sebenarnya, tetapi kena ikut kebaikan atau keburukan. Mana lagi lebih? Kalau lebih banyak kebaikan, boleh kita ikut. Adakala TikTok digunakan untuk ingat menghafal apa-apa subjek dibuat TikTok. Tapi ada juga TikTok yang sebenarnya membahayakan keselamatan. So tak boleh ikut. Kita ada juga sosial, cabaran sosial dan polarisasi kaum. Polarisasi kaum, cikgu terangkan nanti apa. Bahasa. Bahasa ni kepelbagaian bahasa yang tidak dapat difahami. Itu cabaran dia lah. Contoh dalam kelas kalau ada yang berkomunikasi dalam bahasa Cina. Sedangkan kita tahu di Malaysia, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu, bahasa Malaysia kita. Jadi itu jejaskan komunikasi. Budaya. Budaya tadi boleh menghakis jati diri. Jati diri itu maknanya dalaman kita lah. Budaya kita ni dah tak ada, dah tak sopan, pakaian pun ikut dari luar. So dah tak ada jati diri. Untuk sosial pula, ini ialah kecelaruan identiti bangsa di mana tak nak terima kebudayaan kaum lain. Terlalu taksub berbangga dengan kita punya sendiri punya kebudayaan, adat, semua kita sendiri punya kaum je. Tak nak fikir dah yang kaum lain pun ada budaya, ada adat, ada masing-masing keunikan. Polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi ialah maksud dalam buku teks ada keadaan terdapatnya proses di mana dua pihak tu prinsip dan pendapat dia bertentangan sama sekali. Ada dua pihak, dia berbeza prinsip dan pendapat yang totally out, tak sama. Jadi bila tak sama boleh menyebabkan apa? Konflik, pergaduhan kaum lah. Di mana kita tak boleh hormat perbezaan adat dan kepercayaan kaum lain. So di situ nampaklah kita ni resis ataupun ada sikap perkauman. Belajar. Kalau tak sempat tak apa. Buku teks ada dan saya akan masukkan ni dalam grup nanti. Nombor 4. Nombor 4. Strategi. Strategi ada 3. Strategi ni ialah cara lah. Bagaimana nak kekalkan cara. Strategi ialah cara. Dia nak awak nyatakan cara. Kekalkan keunikan rakyat Malaysia. Apa dia? Yang pertama kita lihat dari segi diri. Diri sendiri
Okey, boleh ke tak kita terima dan hormat keunikan kaum di negara kita? So, di sini kita kena terima dan hormat. Keyword dia ialah untuk diri sendiri, cara dia ialah terima dan hormat kaum lain punya keunikan. Keunikan tu maksudnya dari segi pakaian, makanan, bahasa, semua tadi. Okay, ibu bapa pula nak kena buat apa? Okay, boleh bawa anak-anak menyertai aktiviti kebudayaan pelbagai kaum. Okay, boleh sertai aktiviti kebudayaan pelbagai kaum. Okay. Pihak kerajaan pula nak kena buat apa? Okay, apa strategi dia? Okay, so boleh mengadakan, memperbanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan. Okay, di peringkat sekolah. Contohnya buat pertandingan pakaian tradisional. Okay, pertandingan nyanyian tradisional, persembahan kebudayaan tradisional. Itu semua ialah strategi yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan. Okey, belajar untuk setiap satu pihak ni, cikgu ambil satu lah. Okay, satu yang untuk awak senang hafal. Okey, untuk tugasan 2, okay, dia suruh lukiskan satu modul patung model sebenarnya bukan modul tu, model model patung. Okay, satu je boleh pilih, awak nak pilih yang mana berdasarkan pakaian tradisional kaum di Malaysia. Kita tinggal perkataan M kat sini. Okey, kat sini contoh kita pelajar boleh lukiskan lah. Kalau ikut buku teks sebenarnya hasilkan. Okey, tak apa. Boleh lukiskan, pelajar kena lukiskan kena lukis. Pilih awak nak kaum mana. Okey, contoh awak nak kaum Cina. Tak kisah walaupun berbeza kaum dengan awak punya sendiri punya kaum. Katalah awak ialah kaum Cina. Awak nak pilih pakaian sari ni contoh. Ni saya ambil sari. Okey. Okey, contoh ambil satu lah. Kena lukiskan Boleh rujuk buku teks muka surat 161 pelajar. Okey, contoh kat sini ialah gambar sari. Okey, ada perempuan patung ni dilukiskan perempuan memakai sari. Dan jika awak perhatikan, okey, pakaian dia ni kita boleh letaklah warna apa dan mesti ada sebab kenapa letak warna tu. Okey, apa lambang dia warna tersebut. Dan jika diperhatikan pada patung ni ada potu warna hitam diletakkan, ada pakai gelang, ada pakai inai dan sebagainya. Okay, kita lihat pada jawapan. Boleh belajar ni nanti terlukiskan mesti lukis tak boleh ambil gambar dan tampal tapi kena lukiskan. Saya bagi contoh pakaian untuk kaum India. Okey, yang ni. Ceritakan keunikan pakaian model patung yang anda hasilkan. Keunikan dia, kita pilih daripada kaum apa? Okey, ni cadangan jawapan yang saya bagi contoh. Contoh tadi saya ambil pakaian patung tu. Model tadi memakai pakaian sari namanya sari. Hasilkan adalah sari. Okey, yang merupakan bagi tahulah pakaian tradisional kaum India. Okay, apa keunikan dia? Keunikan dia tu melambangkan tradisi lah dan budaya seorang perempuan bagi kaum India. Okay, katalah awak ambil Cheongsam, tukarlah. Ambilkan jadi adalah Cheongsam yang merupakan pakaian tradisional kaum Cina. Jadi keunikan dia tu awak boleh ambil cadangan jawapan yang ini tapi tukarlah bagi kaum Cina. Okay, dan seterusnya lah kalau ambil Melayu atau Iban dan sebagainya. Tapi dengan syarat pelajar perlu lukis. Lukis mesti lukiskan. Okey, nombor 2. Perasaan. Apa perasaan Okey, bila berjaya menghasilkan rekaan fashion pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik. Jelaskan. Okey, apa perasaan awak? Mestilah gembira lah. Okey, gembira dan bangga. Okey, kenapa? Terangkan. Kerana berjaya hasilkan pakaian pelbagai kaum yang melambangkan keunikan rakyat di Malaysia. Okay, masih kekalkan lagi pattern tu sari. Kalau tengok pattern tadi ialah sari. Tengok balik. Okay. Tetapi perasan tak corak yang ada pada sari ini boleh design. Nak buat jalur, nak buat bunga, nak buat bulat. Itu maksud dia belajar. Okay, kita masih kekalkan pakaian tu sari. Tapi design corak warna tu awak yang tentukan. Okay, awak boleh pilih dan tentukan. Katalah nak buat corak bentuk abstrak, corak bentuk jalur boleh.
Tak kisah. Okay. Pemilihan warna pun mesti ada sebab juga. Okay, kita tengok balik. Okay. Yang ni lah. So, kenapa awak gembira dan bangga? Kerana berjaya hasilkan rekaan pakaian pelbagai kaum. Okay. So, jelas kat situlah menunjukkan yang kita akan rasa gembira dan bangga. Okay. Okay, nombor 3. Okay, apa fungsi pemilihan aksesori pelajar? Fungsi dia, apa fungsi, sebab, ada sebab tak aksesori tadi dipilih? Pilih satu aksesori daripada banyak-banyak yang awak lukiskan dan warna. Warna yang paling utama. Kita tengoklah, okay, contoh saya ambil, ini cadangan jawapan daripada cikgu. Okay, katalah tadi gambar, cikgu ambil yang warna biru kan, biru pada baju sari tersebut, pakaian sari tersebut, dominannya warna biru. Jadi bagi tahulah melambangkan perpaduan, biru perpaduan. Okey. Okey, aksesori potu hitam. Potu pun dikira aksesori Potu tadi tu diletakkan di dahi patung. Okey, apa pun lambang dia? Kalau hitam maksudnya seorang perempuan yang belum berkahwin. Kalau merah, katalah awak letak potu dekat dahi tu warna merah. So melambangkan yang telah berkahwin. Okay, betul tak? Betul kan pelajar? Betul tak Vishnu? Vishnu tahu tak ni foto? Hitam apa, merah untuk apa? Vishnu? Boleh respon? Manisa? Betul tak? Foto hitam untuk perempuan yang belum kahwin. Foto merah untuk perempuan. Betul. Ya, cikgu. Ya. Katalah awak tak nak ambil pakaian sari. Awak nak ambil cheongsam. Ada sebab lah kena bagi tahu kenapa warna merah. Mesti tahu kenapa sebab awak pilih warna tersebut dan aksesorinya. Okey, boleh pelajar? Okay, nanti tolong buat. Okey, Manisa, setakat ni ada tak yang baru masuk? Boleh tolong cikgu tengokkan? Manisa? Tak ada sama cikgu. Sama masih sama. Okey, terima kasih. Okay, kita pergi pada unit 12. Okey, kedaulatan negara. Okey, tanggungjawab bersama. Okey, ini ialah unit yang terakhir untuk tingkatan 4 KSSN. Okey, nombor 1. Okey, ciri pelajar, ciri negara berdaulat. Okay, ciri negara berdaulat, keyword pertama ialah merdeka. Ini poin dia, beridentiti nasional, bermaruah dan berwibawa, berstruktur pemerintahan sendiri, bebas daripada pengaruh luar. Okey, huraian ambil kat mana? Sama belajar, ambil daripada buku teks. Dalam buku teks semua ada. Okey. Ciri-ciri tadi bila dihuraikan untuk merdeka, bebaslah. Bebas buat keputusan. Okay, di mana negara kita ada pentadbiran kerajaan sendiri yang boleh mengurus keperluan asasi rakyat. Okay, untuk identiti nasional, apa identiti nasional negara kita? Kita ada bendera rasmi iaitu bendera Malaysia. Kita ada jata negara. Okay, bahasa Melayu pun identiti kita sebagai bahasa kebangsaan. Kita ada 5 prinsip rukun negara dan kita ada lagu kebangsaan. Lagu yang kita nyanyikan sebagai lagu kebangsaan. Okay, untuk ciri negara berdaulat, bermaruah dan berwibawa, okay, kat sini keyword dia adalah politik, ekonomi dan warga negara berkualiti. Okay. Untuk struktur pemerintahan sendiri, okey, kat sini komponen perlembagaan persekutuan. Ni kena ada. Okey. Kemudian kita ada pemerintahan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Ini ialah struktur-struktur pemerintahan di negara kita. Okey. Kemudian kita bebas daripada pengaruh luar. Jadi huraian dia, perpaduan akan terjamin, keamanan dan keselamatan rakyat dapat dipelihara dan keunikan budaya dapat dikekalkan. Okey pelajar, sebenarnya semua ni memang ada dalam buku teks. Saya revise balik sahaja. Okey, boleh ambil nanti daripada buku teks atau daripada slide yang cikgu akan masukkan nanti dalam grup. Okey, apa kepentingan? Kepentingan nak kekalkan kedaulatan negara. Kedaulatan negara perlu kekalkan. Kenapa? Okey, pertama nak kekalkan kemerdekaan lah. Negara kita memang dah merdeka. Okey, maruah negara kita nak jaga. Okey, politik mesti stabil. Okey, perpaduan dan keharmonian. Ini penting. Yang paling penting sebenarnya perpaduan dan
keharmonian rakyat Malaysia. Dan akhir sekali, semangat patriotik tu dapat ditingkatkan. Okay, cabaran. Cabaran tadi apa? Halangan. Apa halangan? Kalau kita nak kekalkan kedaulatan negara, apa halangan dia? Halangannya ialah inilah yang viral berita yang tidak betul. Viral, penularan ni ialah viral berita-berita yang disebarkan yang sebenarnya sengaja nak menjatuhkan negara kita. Okay, nak bagi berlakunya perselisihan faham. Itu cabaran yang pertama. Okay, yang kedua, ekonomi dan sosial yang tidak seimbang. Ketiga, generasi muda ni awak lah. Pelajar-pelajar, remaja yang tak ada dah semangat patriotik. Okay. Ketiga, kuasa besar. Daripada kuasa besar yang boleh mencabar atau mengancam kedaulatan negara. Dan yang keempat, rakyat tak ada dah jati diri. Okay, di mana dia dah tidak percaya pada negara dan mudah terpedaya dengan hasutan dalam dan luar negara. Okay, daripada berita-berita yang tidak benar tentang negara kita. Okay, saya teruskan pelajar. Tak sempat macam biasa nanti rujuk pada jawapan. Okey, kesan pengabaian tanggungjawab. Ini sebenarnya ialah keburukan. Kalau kita tak pertahankan kedaulatan, apa jadi? Kedaulatan negara kita ni kita tak nak pertahankan. Apa keburukan dia? Apa kesan dia? So kat sini, tradisi dan norma awak highlightkan. Tradisi dan norma masyarakat. Kita dah tak tahu dah apa tradisi dan norma-norma masyarakat di negara kita. Okay. Perpaduan dan keharmonian terjejas, aktiviti negara akan terjejas atau terbantut. Okay. Politik pun sama, dah tak stabil dan akan ada campur tangan daripada kuasa luar. Ini ialah kesan-kesan pengabaian tanggungjawab. Okay. Kalau kita tak nak pertahankan negara kita yang berdaulat. Okey. Okey, ni. Okey, ini adalah buku teks muka surat 179 berkaitan dengan isu pelarian. Okey, ini sebenarnya cikgu dah bincang dah sebelum ni. Kita revise sekali lagi. Okey, contoh soalan diberikan berkaitan dengan isu pelarian. Okey, so pihak yang bertanggungjawab mengenai isu pelarian adalah pihak immigration. Okey, memastikan keselamatan dan negara kita terjamin. Jadi kita terima pelarian tersebut atas dasar kemanusiaan. Okey, atas dasar kemanusiaan kita terima, negara kita terima walaupun sebenarnya pelarian ni boleh menggugat kedaulatan negara. Okey, dia nak bincangkan berdasarkan dimensi moral. Okey, awak nampak aja perkataan dimensi moral ada 3 pecahan. Yang pertama penakkulan. Yang kedua, emosi moral. Dan yang ketiga, perlakuan moral. Okey, boleh belajar? Cikgu ulang sekali lagi untuk dimensi moral ada 3 pecahan. Dimensi moral ada 3. Yang pertama, penakkulan. Kedua, emosi. Okey, ketiga, perlakuan. Penakkulan tu maksud dia kita nak fikirlah menggunakan otak. Kita nak takul macam mana. Okey, jadi poin pertama, boleh tulis dulu. Pelarian ni adalah individu yang lari dari negara asal ke negara lain. Kenapa? Sebab pergolakan politik dan desakan hidup. Okey, contoh pelarian Rohingya yang lari ke negara kita. Dia negara asal dia pergi ke negara lain yang lebih selamat. Ramai-ramai datang ke negara kita. Okey, dari segi penakkulan moral. Okey, ini sekarang apa yang perlu kita takulkan? Contoh individu mesti ada pertimbangan moral. Okey, di mana pelarian tadi kita beri perlindungan. Okey, kenapa nak beri perlindungan? Nak ringankan beban mereka. Tapi kat sini kesannya pada pihak kerajaan lah, pihak immigration lah atau pihak kerajaan di mana keluarkan kos yang tinggi untuk memberi perlindungan tadi. Okey. Dari segi emosi, emosinya apa? Emosi ni kita punya perasaan. Okey, dah fikir, kemudian dari segi emosi tadi, okey, kat sini prihatin. Prihatin dengan keadaan di mana kita boleh tunjukkan perasaan kasihan. Okey, kita tunjukkan perasaan kasihan. So, kita tolong mereka untuk beri tempat perlindungan. Perlakuan pula. Perlakuan ni apa yang kita buat?
Tadi dah kesian tadi nak buat apa? Bagilah sumbangan. Contoh khidmat tenang, bagi keuangan punya sumbangan dan dari segi kebendaan. Pakaian dan sebagainya lah. Makanan. Dan selain itu boleh bagi khidmat kepakaran. Contohnya ialah doktor lah atau jururawat yang boleh merawat pelarian tadi. Boleh pelajar? Boleh? Ada soalan tak setakat ni? Boleh respon? Tak ada, boleh faham. Boleh faham semua ni adalah revision untuk unit 11 dan unit 12. Jadi cikgu tamatkan untuk unit 11 dan 12.